Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Muhammad Izani dari kelas DKA 3D. Nombor metrik 08 DKA 19F1126. Hari ini saya akan menerangkan topik 1 iaitu berkenaan dengan kualiti sumber air. Kualiti sumber air terbahagi kepada 3 bahagian iaitu physical characteristic of water, chemical characteristic of water dan biological characteristic of water. Jadi, saya akan mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut. Apakah itu physical characteristic of water? Physical characteristic of water ataupun ciri-ciri fizikal air ialah air yang boleh dilihat dengan mata kasar tanpa ujian yang lanjut. Terdapat beberapa ciri fizikal air yang boleh kita lihat iaitu warna, kekeruhan air, rasa dan bau serta suhu air. Perubahan warna air berlaku kerana alga berlebihan. Selain itu, perubahan warna air juga berlaku disebabkan bahan organik yang terlarut dari tumbuhan yang reput, contohnya daun-daun kering yang gugur. Perubahan warna air juga berpunca dari perindustrian seperti pembangunan, loji dan sisa makanan yang tidak diurus dengan baik. Kekeruhan air ialah air akan kelihatan sedikit berwarna. Ianya mempengaruhi penampilan fizikal air. Kekeruhan disebabkan oleh pepejal terampai atau bahan warna terlarut mengurangkan kejernihan air. Kekeruhan terhasil dari kelodak ataupun tanah liat, bahan bukan organik atau bahan organik seperti alga, plankton dan bahan reput. Seterusnya ialah rasa dan bau. Rasa dan bau disebabkan oleh aktiviti mikrobiologi seperti bakteria, virus, protozoa, coliform dan sebagainya. Penyebab rasa dan bau air berpunca daripada pencemaran industri, pengurusan sisa pepejal yang tidak betul, penggunaan domestik ataupun aktiviti pertanian. Suhu juga merupakan ciri-ciri fizikal air. Peningkatan suhu disebabkan oleh perubahan iklim dan pelepasan industri. Kesan suhu kepada air ialah mengurangkan oksigen terlarut di dalam air, fotosintesis tanaman air dan mengurangkan hidupan akuatik. Ciri-ciri yang kedua ialah chemical characteristic of water ataupun ciri-ciri kimia air. Ciri-ciri kimia air memerlukan ujian ataupun peralatan makmal untuk mengenal pasti kepekatan bahan kimia dalam air. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri kimia iaitu dissolved oxygen ataupun oksigen terlarut, nilai pH, dissolved solid ataupun pepejal terampai dan hardness iaitu kelikatan air. Dissolved oxygen ataupun oksigen terlarut ialah jumlah oksigen yang terdapat dalam air. Air menerima oksigen dari atmosfera dan dari tumbuhan akuatik. Air mengalir akan melarutkan lebih banyak oksigen daripada air yang pegun seperti air di dalam kolam ataupun tasik. Tahap oksigen terlarut yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah boleh membahayakan hidupan air. Oksigen terlarut diperlukan untuk pelbagai bentuk kehidupan termasuk ikan, bakteria dan tumbuhan. Oksigen terlarut adalah salah satu petunjuk kualiti air yang paling penting. Ianya penting untuk kelangsungan hidup ikan dan organisma akuatik lain. Apabila oksigen terlarut terlalu rendah, hidupan akuatik tidak dapat bertahan. Air yang sihat semestinya mempunyai kepekatan oksigen terlarut antara 80 hingga 120%. Ciri yang kedua ialah nilai pH. Nilai pH yang normal adalah 7. Secara umum, air dengan nilai pH yang lebih rendah dianggap berasid.
Apabila asid seperti kimia ataupun sisa makanan ditambah dari pertanian, industri dan domestik, kepekatan ion hidrogen akan meningkat. Namun, apabila alkali seperti sabun ditambah dari pertanian, industri dan domestik, kepekatan ion hidrogen akan berkurang. Ciri kimia yang ketiga ialah kelikatan. Ia adalah kepekatan ion yang mengandungi sejumlah besar kalsium dan magnesium terlarut. Kalsium dan magnesium ialah benda yang baik untuk baja. Kelikatan air bukanlah risiko kesihatan tetapi mengganggu kerana penumpukan mineral pada lekapan paip. Kelikatan disebabkan oleh sabun, batu kapur yang mengandungi kalsium karbonat serta hakisan dari logam. Ciri kimia yang keempat ialah dissolved solid ataupun pepejal terlarut. Pepejal terlarut ialah bahan pepejal yang larut di dalam air. Pepejal terlarut merujuk kepada logam, garam, mineral yang dilarutkan dalam air. Total dissolved solid terdiri daripada garam anorganik terutamanya kalsium, magnesium, klorida, sulfat dan sejumlah kecil bahan organik yang dilarutkan dalam air. Pepejal terlarut disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan reput dan bahan kimia organik. Akhir sekali ialah biological characteristic ataupun ciri-ciri biologi. Ciri-ciri biologi terbagi kepada 4 bahagian iaitu bakteria, virus, protozoa dan coliform. Pertama sekali ialah bakteria. Bakteria berukuran kurang dari 1 hingga 10 mikron panjang dan 0.2 hingga 1 mikron lebar. Bakteria terbahagi kepada 2 iaitu bakteria baik dan bakteria buruk. Bakteria paling banyak di dunia dan boleh didapati di dalam tanah serta air. Terdapat 40 juta sel bakteria dalam 1 gram tanah dan 1 juta sel bakteria dalam 1 mililiter air tawar. E. coli ialah bakteria yang hidup pada sekitar najis. Semua air minuman mengandungi E. coli di dalamnya. Menurut Agensi Perlindungan Alam Sekitar, E. coli masih boleh diterima sekiranya ia tidak hadir sebanyak 5% daripada sampel air. Ialah virus. Virus terbahagi kepada 2 iaitu airborne, bawaan udara dan waterborne iaitu bawaan air. Virus ialah mikroorganisma terkecil di dunia. Ianya tidak boleh dilihat dengan mata kasar kecuali di bawah mikroskop. Ukuran bagi virus ialah berdiameter 0.004 hingga 0.1 mikron. Terjadinya virus disebabkan oleh sumber dari kotoran manusia dan haiwan. Seterusnya ialah protozoa. Protozoa ialah organisma unisel ataupun sel tunggal yang paling ringkas dalam alam haiwan dan mempunyai 1 atau lebih nukleus. Contohnya ameba, paramecium dan plasmodium. Penyelidik dari Universiti Zaragoza di Spanyol menganalisis air minuman dan mengesan 2 protozoa yang menyebabkan wabak cirit-birit pada manusia. Tahap yang dikesan sangat rendah dan tidak mewakili risiko kesihatan. Protozoa boleh dijumpai di mana-mana. Mereka boleh hidup sendiri sebagai organisma bebas dalam alam sekitar. Biasanya terdapat di tanah, air dan lumut. Dan yang terakhir ialah coliform. Coliform berasal dari limpahan kumbahan domestik ataupun sumber najis manusia dan haiwan. Coliform digunakan untuk menilai kualiti air. Jumlah coliform ialah jumlah bakteria yang terjadi dari tubuh haiwan dan manusia. Coliform dapat mengakibatkan diarrhea ataupun cirit-birit pada manusia dan haiwan. Penyakit tersebut ditularkan melalui air yang tercemar. Standard jumlah coliform air minum yang disarankan oleh WHO, World Health Organization, ialah
10 koliform per 1100 ml air. Jika air tersebut diguna setiap hari terutama untuk minum atau memasak di dapur, sebaiknya air tersebut direbus terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian, bakteria koliform ini menghasilkan zat ethionine yang dapat menyebabkan kanser. Jadi ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kerana menonton video saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.